Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera pada semua pelajar tingkatan 3 Mahat Johor yang saya kasihi sekalian. Okey. So, alhamdulillah lah hari ini kita bertemu lagi dalam kelas kita secara atas talian dengan berdasarkan kepada jadual baru kita yang telah bermula pada minggu ini. Okey. So, untuk hari ini kita akan masuk kepada bab 2 iaitu berkenaan dengan respirasi. Okey. So, sebelum saya masuk pada bab 2 ni, saya nak kita flashback balik yang minggu lepas punya kelas, di mana pada minggu lepas kita telah pun melihat sedikit berkenaan dengan jenis-jenis penglihatan, iaitu penglihatan secara stereoskopik dan juga monokular, dan juga apakah ciri-ciri dan contoh bagi kedua-dua jenis penglihatan tersebut. Dan saya telah pun menerangkan sedikit berkenaan dengan pendengaran berasaskan pada stereofonik. Okey. Dan kita pun melihat antara julat-julat frekuensi bagi pendengaran haiwan yang lain seperti singa laut, dolphin, tikus, kelawar dan lain-lain lagi. Alright. So untuk hari ini kita akan masuk pada bab 2 iaitu respirasi. Okey, di mana pada hari ini kita akan menyentuh pada subtopik 2.1 berkenaan dengan sistem respirasi. Okey. So ini lebih kepada sistem respirasi manusia. Okey. So kamu boleh rujuk pada buku teks kamu muka surat 46. Okey. So, kita sebagai manusia ni, kalau kamu ingat balik masa tingkatan 1, kita telah pun belajar berkenaan dengan organisasi sel. Di mana sel-sel ini akan berorganisasi menjadi tisu, kemudian menjadi organ. Daripada organ ini akan bersama-sama menjadi satu sistem dan akhirnya membentuk sebuah organisma. Okay. Semacam manusia, kita ada beberapa sistem yang bekerjasama dan berjalan sepanjang kita hidup ini. Antaranya adalah sistem respirasi. So, sistem respirasi ini dia melibatkan proses pernafasan. Kita melibatkan proses pernafasan di mana kita akan menyedut udara daripada luar dan kemudian menghembus kembali udara keluar daripada organ bernama paru-paru. So tujuan sistem respirasi manusia ini adalah untuk kita mendapatkan bekalan oksigen daripada sumber luar. Dan akan dimasukkan ke dalam organ paru-paru dan akan berlakunya pertukaran antara gas oksigen dan juga bahan kumur kita iaitu gas karbon dioksida yang dihasilkan oleh kita punya sel badan melalui proses respirasi sel. So oksigen dibawa masuk dan akan berlakunya pertukaran gas di paru-paru dan karbon dioksida yang dihasilkan oleh badan akan ditukar. Akan bertukar, akan meresap masuk ke dalam paru-paru semula untuk dihembus keluar menjadi bahan kumur. So inilah tujuan adanya sistem respirasi manusia, untuk mendapatkan oksigen daripada luar dan membuang gas karbon dioksida sebagai bahan kumur utama bagi badan kita. Alright. So kalau kamu rujuk pada rajah 2.1 pada muka surat 46, di situ ada ditunjukkan struktur bagi sistem respirasi manusia. So bermula daripada luar ni iaitu hidung. So kita ada hidung, ada dua lubang hidung untuk membawa masuk udara, untuk menyedut udara masuk dan menghembus udara keluar. So kita ada lubang hidung, kita ada rongga hidung di dalamnya, dan bila kita pergi ke bawah kita ada satu struktur bernama pharynx. Dan ke bawah lagi, ke bahagian yang menghala ke paru-paru, kita ada larynx. Dan daripada larynx kita akan masuk ke satu tiub yang agak keras yang kita panggil sebagai tiub trakea. So trakea ni dia merupakan tiub yang agak keras lah, kita boleh rasa kat sini. Kalau kamu tekan sikit dalam ni, dekat notch ni, dalam sikit ada satu struktur yang agak keras. Itulah trakea kita. Alright. So trakea ni dia bercincin. Alright. So kamu boleh rasa dia punya cincin-cincin ni kat sini. Alright. So inilah tiub trakea. Dan bila kita pergi ke bawah, trakea akan berpecah menjadi dua tiub, ke kiri dan juga ke kanan, bernama bronchus. Daripada bronchus masuk kiri, satu lagi bronchus masuk kanan. Daripada bronchus dia akan berpecah menjadi seperti ranting-ranting pokok, dipanggil sebagai bronchiol. Dan di setiap bronchiol tu ada satu struktur yang seperti gugusan anggur. Ada satu struktur yang seperti gugusan-gugusan anggur yang kita panggil sebagai alveolus. So alveolus ini dia seperti gugusan anggur yang terletak pada setiap bronchiol tadi. So ini antara komponennya, dan di luar kita boleh nampaklah organ utama kita ada paru-paru, ada dua, paru-paru kanan dan juga paru-paru kiri. Alright. Dan sampai itu kita ada
struktur tulang, okey, di dada kita ini, okey, ini ada tulang atau dipanggil sebagai sangkar rusuk. Okey, dan di sangkar rusuk ini ada otot-otot yang kita panggil sebagai otot-otot interkostal. Alright. Dan di bawah, okey, kalau kita tengok kat sini kat kita punya lining ni, okey, ni kita beri dada, okey. So di atas dada dengan abdomen kita ada satu border. Okey, so dekat border ni terletak yang satu otot yang bentuknya leper, okey, dan berbentuk seperti kubah. Alright, so otot ini kita panggil sebagai diafragma. Sangat penting untuk sistem respirasi nanti. Alright, so ini adalah struktur sistem respirasi manusia secara amlah. Okey. So apakah mekanisme pernafasan? So bagaimanakah kita bernafas? Okey. So ingat pernafasan. Okey, bernafas ini merupakan salah satu tindakan luar kawalan manusia. Okey. So berarti dianya dikawal oleh bahagian otak bernama medulla oblongata. Okey, so dia adalah satu tindakan luar kawalan. So tanpa kita sedar kita bernafas. Okey, melainkan kalau kita sendiri yang sedar. Tapi secara kebiasaannya tindakan bernafas adalah tindakan luar kawalan. So bila kita tidur pun kita masih lagi boleh bernafas. Alright. So antara mekanisme pernafasan. So first kali udara kita sedut, kita akan bawa masuk ke lubang hidung. Okey, daripada lubang hidung dia akan pergi ke rongga hidung. Daripada rongga hidung dia akan pergi ke pharynx. Daripada pharynx pergi ke larynx. Okey, daripada larynx dia akan pergi terus ke trakea. Daripada trakea akan pergi terus ke bronchus. Okey, daripada bronchus akan pergi terus ke bronchial. Dan akhir sekali udara yang disedut tadi akan pergi ke alveolus. Okey. And the same thing, udara yang dihembus keluar juga akan melalui mekanisme yang sama tapi terbalik. Daripada alveolus keluar pergi ke lubang hidung. Alright. So ini ialah mekanisme pernafasan. Okey. So buka muka surat 48 buku teks kamu, kita akan tengok bagaimana kita ketika kita bernafas. Okey. So apa yang berlaku pada setiap struktur tadi ketika kita menarik nafas dan ketika kita menghembus nafas. Okey. So bila kita menarik nafas, apa yang berlaku ialah pertama, otot-otot interkostal yang terdapat pada sangkar rusuk kita ini dia akan mengecut. Okey, dia akan kontrak, dia akan menarik sangkar rusuk ini bergerak ke atas dan keluar. Okey. So kamu boleh rasa kamu punya dada kamu boleh dapat detect. Alright. So kamu punya otot interkostal bila kamu tarik nafas, okey, bila kamu sedut nafas, dia ni akan mengecut dan dia akan membawa, okey, sangkar rusuk kamu ni dia akan membawa ke depan, okey, dia akan membawa ke depan dan ke atas, okey. So, cuba rasa, okey, dia kamu bernafas dan dalam, kamu akan rasa sangkar rusuk kamu ni dia akan pergi ke atas, okey, ataupun dia akan pergi ke arah luar, right, dia akan bergerak ke atas dan ke luar. Itu yang pertama, alright. Kemudian yang kedua ialah otot-otot diafragma kamu. Okey, otot diafragma yang terletak di bawah ni, di antara abdomen dengan kita punya thorax ni. Okey. So otot diafragma yang pada asalnya keadaan ialah melengkung seperti kubah. Okey, itu keadaan asal otot diafragma semasa dia berehat. Okey, ketika dia mengendur. Alright. So otot ini pada asalnya berbentuk seperti kubah. Bila kita menarik nafas, otot diafragma ini juga akan mengecut. So bila dia mengecut, dia akan menarik, okey, otot ini akan menarik diafragma bergerak ke bawah dan mula melepek. Okey, so bila kita menarik atau menyedut nafas, okey, otot diafragma akan mengecut dan akan bergerak ke bawah dan akan melepek. Okey, so ini akan menyebabkan beberapa perkara yang berlaku. Alright, di mana pergerakan sangkar rusuk tadi yang ke atas dan keluar dan diafragma yang mengecut dan menjadi leper akan menjadikan rongga toraks, okey, ruang di belakang sangkar rusuk kita ni, rongga toraks, okey, dia akan jadi lebih besar. Alright. So bila lebih besar ruang tersebut, maka tekanan dalam tekanan udara di dalam rongga toraks ini akan mula rendah. Okey, so bila sangkar rusuk kita mula ke depan, okey, bila mula bergerak ke atas dan keluar, dan kita punya diafragma pun akan mula mengecut dan akan mula ke bawah dan melepeh. Rongga toraks, okay, di belakang sangkar rusuk ni, ruangan, okay, di belakang sangkar rusuk yang dipanggil sebagai rongga toraks ini, dia akan mula membesar. Okay, so bila dia membesar, tekanan udara dalam rongga toraks ini dia akan mula berkurangan. Okay, sebab isi padu berkadar songsang dengan tekanan. Bila isi padu bertambah, tekanan berkurangan. So, bila isi padu rongga toraks bertambah, maka tekanan udara dalam rongga tersebut juga akan berkurangan.
So bila tekanan udara dalam rongga toraks berkurangan, ini akan menyebabkan udara daripada luar, udara daripada luar ni yang di mana tekanan udara yang lebih tinggi di luar ini akan memaksa udara masuk ke dalam paru-paru. So bila tekanan udara dari luar lebih tinggi daripada dalam, so udara daripada luar dia akan dipaksa masuk ke dalam paru-paru. Maka kita akan menyedut ataupun menarik nafas. So inilah apa yang berlaku ketika kita menarik nafas. Saya ulang balik. Pertama, otot interkostal akan mengecut, akan menyebabkan pergerakan sangkar rusuk ke atas dan ke luar. Dan pada masa yang sama, otot diafragma akan mengecut dan dia akan menyebabkan diafragma ini tertarik ke bawah dan mula melepeh. Right? Dan yang ketiga, bila ini berlaku, rongga toraks, isi padu rongga toraks akan bertambah. Bererti tekanan udara dalam rongga toraks juga akan berkurangan. So tekanan udara di luar yang lebih tinggi akan memaksa udara masuk ke dalam lubang hidung untuk masuk ke paru-paru. So ini yang berlaku dalam ketika kita menarik nafas. Dan kita pergi kepada ketika kita menghembus nafas. Sama juga proses, cuma dia terbalik sahaja. Alright? So ketika kita menghembus nafas, kita akan dapati pertama ialah otot interkostal kita akan mula mengendur. Dia akan mula relax. So bila otot interkostal ini dia mengendur, maka sangkar rusuk tadi akan bergerak ke bawah dan ke dalam. Dia akan bertentangan dengan tadi. So otot interkostal mengendur, dia akan relax. So sangkar rusuk akan dibawa ke bawah dan ke dalam. Dia akan back to normal balik, back to dia punya place yang asal dia. Bergerak ke bawah dan ke dalam. Dan pada masa yang sama juga otot diafragma akan mula mengendur. Dan bila dia mengendur, dia akan kembali semula melengkung seperti kubah. Alright. So tindakan dua otot tadi ini akan menyebabkan isi padu dalam rongga toraks berkurangan. So isi padu dalam rongga toraks ini akan mula berkurangan. Isi padu berkurang, tekanan bertambah. So tekanan dalam rongga toraks lebih tinggi daripada tekanan di luar. Ini akan menyebabkan udara dalam rongga toraks ini akan memaksa paru-paru ini untuk menghembuskan nafasnya ke luar, ke persekitaran. So bila rongga toraks mula berkurangan, mula menjadi lebih kecil, maka tekanan dalam rongga toraks ini akan mula bertambah. Lebih tinggi daripada tekanan di luar, maka tekanan ini akan menolak apa sahaja udara daripada paru keluar ke persekitaran. So ini ialah mekanisme ketika kita menarik nafas dan menghembus nafas. Right? So dengan berlakunya perubahan sedemikian, maka mudahlah kita untuk menarik nafas dan menghembus nafas. Dan apakah beza antara udara hembusan dengan udara sedutan? Secara teorinya, udara yang kita sedut, daripada segi komposisi oksigen dan karbon dioksida, right? So udara yang kita sedut itu mempunyai kadar oksigen lebih tinggi berbanding karbon dioksida. Dan udara hembusan kita mempunyai kadar udara karbon dioksida lebih tinggi daripada oksigen. Ini secara teori lah. Alright. So ini sahaja berkenaan dengan sistem respirasi manusia untuk peringkat pertama, strukturnya dan juga mekanisme pernafasan, dan apakah perubahan yang berlaku ketika kita menarik nafas dan menghembus nafas, dan apakah perbezaan dari segi komposisi oksigen dan karbon dioksida dalam udara sedutan dan hembusan. So itu saja untuk hari ini. Alright. So harapannya agar kamu dapat ujuk balik buku teks kamu, cuba fahamkan kembali mekanisme pernafasan tersebut. Alright. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita jumpa lagi pada kes akan datang, insya-Allah.